So, ini adalah satu lagi kereta mampu milik yang agak menarik bagi saya kalau korang tengah considerkan sebuah kereta dalam jangka harga 40 ke 50 ribu ringgit, iaitu Mazda 2. So, lepas ni saya akan banyak buat lagi video-video kereta mampu milik dan saya akan listkan semua video-video tersebut dalam satu playlist, dan saya letakkan nama playlist tu adalah kereta mampu milik, dan saya kumpulkan semua video-video kereta yang bawah harga 60-65 ribu ke bawah ke dalam playlist tu. Korang boleh tengok. Dan ini adalah Mazda 2. Untuk unit yang ini adalah tahun 2015. Selepas tu Mazda 2 ni ada facelift lebih kurang tahun 2019-2020 macam tu. Dan Mazda 2 ni dia didatangkan dengan dua versi, iaitu versi hatchback dan yang ini adalah versi sedan. So, dalam video ni saya akan fokus ceritakan tentang Mazda 2 ni daripada segi dia punya luaran, spesifikasi dalaman, dia punya fuel consumption, dan yang paling penting dia punya performance. So, here we go. Strategi. I said right now. Fight. Conquer. So, Mazda 2 ni boleh dikatakan terletak dalam kategori segmen B sedan dan hatchback, sama juga macam Pro 2 Myvi, Proton Persona, Honda City, Toyota Vios, Almera, Volkswagen Polo, Vento dan banyak lagi. Terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel ni. Kalau yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Banyak lagi video-video tentang kereta-kereta segmen B yang saya akan buat. Dan terima kasih juga pada Wong Jiatai sebab bagi pinjam saya kereta ni. Ni adalah kereta dia. Kalau korang nak cari banyak kereta-kereta 65 ribu ke bawah, kat kedai dia ada banyak. Ada Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Kia, semua ada. So, apa yang saya suka tentang Mazda 2 ni berbanding dengan segmen B lain adalah dia punya front face dia. Front face dia nampak macam garang, dan yang saya suka sekali dia punya grill. Dia ada satu grill dikelilingi dengan chrome. Wow, ini menampakkan kereta ni garang. Kebanyakan kereta road car biasanya dia akan ada dua grill, satu atas ni, satu bawah, dan biasa bawah ni besar, atas ni kecil. Tapi ini menampakkan macam satu grill. Ini membuatkan kereta ni nampak garang. Lampu dia nampak macam satu mata burung yang tengah marah. So, boleh dikatakan Angry Bird. Untuk versi facelift 2019-20 tu tak banyak beza pun daripada segi dia punya lampu dalam ni dengan grill material dekat sini lah, dan satu lagi dia punya fog lamp. Yang lain semuanya boleh katakan hampir sama. Daripada segi bahagian belakang dia sederhana saja, nothing special. Tapi bagi saya kalau yang lebih cantik adalah untuk versi hatchback. Versi hatchback dia nampak lebih sesuai dengan bentuk kereta ni yang lebih bulat. Actually antara hatchback dengan sedan ni semuanya sama kecuali dia punya ruang boot dia saja, boot capacity. Dan untuk sedan ni dia punya boot capacity dia adalah lebih kurang 410 liter, tak besar sangat. Dan untuk hatchback sangat kecil, iaitu 220 liter, lagi kecil daripada Azia. Tapi kalau nak dibandingkan dengan Almera, Honda City, Vios, Persona, ini sebenarnya antara yang paling kecil lah dalam kategori tersebut. Tapi dia boleh turunkan seat 60-40 split, dan yang bestnya boleh turunkan seat daripada sini saja. Tarik tombol ni, okey. Boleh turunkan. Sini pun sama. Ini yang bestnya. So, mudah sebab pada tahun 2015 dulu tak ada segmen B yang boleh lipat dia punya seat yang ada tombol dekat sini. Cuma yang ada sekarang adalah Honda City baru. Dah ada dah. So, daripada bahagian luaran sebenarnya tak nampak apa-apa beza ataupun specialnya pun. Tapi korang kena masuk dulu bahagian dalaman dia, sebab bahagian dalaman dia bagi saya antara yang paling premium dalam kategori segmen B Japanese. So, ini adalah dia punya bahagian dalaman Mazda 2 ni. Kalau korang masuk je memang totally different daripada mana-mana kereta Japan lain yang kita pernah tahu, baik Toyota, Honda, Pro 2 ke kan. Ini adalah Mazda ni dia lebih kepada premium tapi lebih simple. Kalau korang tengok kat sini nampak kosong, simple saja. Kat sini macam tak ada apa-apa. Nampak kereta ni macam kosong. Tapi ini adalah konsep ataupun layout untuk ke semua model-model Mazda. Cuma Mazda 2 ni adalah boleh kata segmen paling kecil lah. Kalau kereta-kereta Mazda yang lebih besar, dah tentu dia lebih compact. Tapi macam inilah dia orang punya layout interior dalaman Mazda ni. Kat sini ada satu soft touch ataupun leather dekat sini, dan diselangi dengan jahitan benang yang sebenar, bukan benang plastik yang dia mold tu. Tak, ini nampak kereta ni premium. Dan dekat sini hard touch plastik yang berkualiti. Dia punya kelainannya Mazda ni, nampak tak dekat tengah-tengah ni dia unik. Ada satu saja aircon blower. Nampak macam different.
Tapi sebenarnya aircon blower untuk sebelah sini ada juga, tapi sebelah sini dia tak perasan. Garisan ni dia macam bersambung. Info display head unit dia dekat atas sini touchscreen, tapi korang sebenarnya boleh juga navigate menggunakan button kat sini. Kalau tengah drive memang best. Okey, korang tengok saya navigate ni ada button back. Okey, and then saya boleh scroll button besar ni nak pilih apa. If let's say setting, just tekan saja enter ke bawah dan macam-macam setting kita boleh pergi. Nak back, dan even volume kan pun kita boleh control daripada sini saja. So ini merupakan satu safety. Kalau korang tengah drive, tak payahlah kita nak tekan kat sini kan. Kadang-kadang touchscreen ni tekan-tekan tak kena. Saya suka benda yang macam ni, physical button. So macam-macam kat sini, navigation, shortcut semua ada kat sini. Benda ni dah pernah digunakan dekat BMW, tak silap saya 5 series pada tahun 2005 pun dah ada dah teknologi macam ni. Fun fact, dalam banyak-banyak kereta jenama Japan, Mazda antara satu-satunya brand yang dia build up sendiri sistem infotainment dia. Kebanyakan brand Japan lain, tak kira Mitsubishi, Toyota, Honda, semua dia menggunakan third party punya sistem. Mazda create sendiri. Contohnya macam Honda, Toyota, kalau dekat Thailand sistem dia berbeza, kalau dekat Malaysia berbeza. Kalau macam Mazda ni, tak kira satu dunia, memang inilah sistem infotainment yang kita akan dapat. Sistem ni adalah dibina, build up daripada Mazda untuk kereta Mazda. Satu lagi specialnya dekat sini yang tak ada pada mana-mana kereta segmen B lain, iaitu dia ada head up display ni. Okey, kalau kita matikan enjin, dia akan terturun. Okey, kalau kita start enjin, dia akan automatic ternaik. Head up display ni korang takkan nampak apa gunanya, sebab cuba driver saja nampak. Saya tunjukkan okey. Yang ni adalah speedometer. Kita boleh letakkan beberapa info lain juga kalau kita nakkan. Apa guna? Kenapa dekat sini dah ada speedometer? Kenapa nak ada kat sini? Sebab nama pun dia head up display. Bermaksud kalau kita tengah drive, tak perlulah kita nak tunduk bawah. Mata kita sambil tengok kereta depan, sambil tu kita tahu kelajuan kita berapa. So ini pun salah satu safety. Agak premium juga dia punya ciri-ciri ni. Okey, kereta ni datangkan juga dengan meter cluster yang digital sebelah kiri dan kanan. Walaupun tak berapa besar, tapi untuk tahun 2015 dulu, ini merupakan salah satu meter cluster yang cantik. Kereta ni ada pedal shift, kemudian dia ada multifunctional steering, dan kereta ni datangkan juga dengan iStop. Boleh dikatakan macam Eco Idle kalau Pro 2, start stop. Solid. Walaupun kereta ni dah 6 tahun, tapi rasa solid benda ni. Bawah ni ada CD, yang mana tak ada lagi orang dalam dunia ni yang kenal apa itu CD, especially budak-budak yang lahir tahun 2015. Power outlet, 2 USB port, dia ada PRND dan boleh pergi ke manual lah, plus minus. Sport mode, wow, boleh katakan kereta segmen B yang pertama ada sport mode ni. Nanti kita akan test adakah dia benar-benar sport mode yang berfungsi ataupun gimmick semata-mata. So ini adalah dia punya seat belakang dia. Bagi saya biasa, tak luas sangat. Bolehlah tak sampai satu jengkal. Dia tak ada rear seat pocket dekat sini, dan dia pun tak ada door pocket dekat sini. Tak ada cup holder langsung dekat bahagian belakang ni. Bermaksud kereta ni cuma ada 4 saja cup holder, 2 kat bahagian door trim depan dan 2 lagi kat tengah-tengah ni, which is daripada segi practicality kereta ni bad, sangat-sangat teruk. Center hum dekat tengah-tengah ni pun agak tinggi. So untuk naik 3 orang dekat belakang ni agak squeeze sikit berbanding dengan Toyota Vios yang saya cerita dalam video sebelum ni. Toyota Vios second generation tu center hum kat bawah ni tak ada, betul-betul flat, rata. Daripada segi dia punya headroom dia okey, agak tinggi, luas. Tapi daripada segi dia punya angle sandar dia agak tegak. So agak menyakitkan jugalah kalau kita nak drive jauh. Cuma untuk dia punya seat belakang ni, kalau korang tengok agak pendek, okey. Banyak ruang yang terlebih kat sini, dan korang akan rasa kalau duduk akan tergolongso ke depan sini. Sama juga macam seat bahagian depan ni, driver side dengan passenger side, dia punya seat agak pendek bagi saya. So kurang shock sikit lah kalau nak drive long distance tu, kaki cepat lenguh. So Mazda tu ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter NA
dan dia produce lebih kurang 114 horsepower dan 148 Nm of torque. Dan dia punya fuel consumption dia pun sama juga macam mana-mana segmen B lain, yang mana dia boleh pergi sejauh dianggarkan lebih kurang 18 km per liter, lebih kurang macam Vios, lebih kurang juga macam Myvi dan Honda City. Daripada segi performance, dia ada sports mode kat sini. Boleh katakan antara model segmen B pertama yang ada sistem sport mode ni. Kita try tekan. RPM sekarang 4000. Saya drop gear. Gear 3 sekarang, gear 3. Bunyi mengaum. Korang boleh dengar dia punya bunyi tu macam nak pergi, tapi bagi saya dia nothing happen. Sama je macam tak tukar gear. Kita try sekali lagi. Ada kereta Honda City kat belakang ni. Saya drop gear. Oh, tak pergi. Saya tak pasti adakah unit yang ini sahaja tak pergi. Gear 3. Okey, pergi jugalah. Sekarang dekat head up display ni 120 km sejam. Tapi apa yang saya boleh katakan, enjin dia lebih kuat mengaum daripada dia punya kuat pergi tu. So boleh katakan daripada segi dia punya performance dia untuk segmen B ni, dia bukan champion. Tapi if performance bukan dia punya specialities dia, adakah handling dia punya specialities dia? Yeah, ini adalah kelebihan Mazda. Handling dia memang superb. If Mazda dapat bagi lebih sikit in term of dia punya performance, memang kereta ni betul-betul untuk kategori segmen B. Saya masih tak puas hati lagi dengan dia punya performance. Saya rasa tak percaya. Untuk owner Mazda tu, untuk 1.5 liter 2015, 2016 macam tu, tinggalkan komen korang kat bawah ni. Adakah kereta korang rasa performance dia sama juga macam ni, ataupun kereta ni sahaja? Daripada segi soundproof kereta ni tidaklah yang terbaik, tapi bagi saya okey, antara yang baik juga untuk kategori segmen B kalau kita bandingkan dengan Honda City dan Vios. Memang korang akan dengar bunyi tayar, bunyi surround, tapi very minimum lah. Dan kita nak test sekali lagi daripada segi dia punya handling. Kita nak try buat tight U-turn sedikit, masuk pada sport mode. Brake dan accelerate. Wow, korang nampak tak? Kereta ni waktu mula-mula dikeluarkan adalah lebih kurang harga dia 88,000. Kemudian facelift beberapa tahun lepas, harga dia 105k. Kalau mana-mana kereta segmen B lain, paling tinggi pun adalah 90 lebih. So Mazda ni tak kira apa model dia pun, daripada Mazda 2, Mazda 3, CX-5, CX-3, semuanya memang lebih mahal daripada pesaing-pesaing dia Honda dan Toyota. Mazda mengatakan kereta diorang lebih premium daripada Honda dan Toyota. Mazda ni seems to be macam dia more, hala tuju dia more kepada kereta-kereta Continental. Infotainment dia ala-ala macam BMW, and then design dalaman dia more kepada Continental. Aircon blower dia macam Mercedes. Driving feeling dia memang macam Continental, dan actually harga dia pun waktu kereta ni mula-mula dikeluarkan, dia lebih mahal daripada saingan-saingan segmen B daripada Jepun yang lain. Daripada segi dia punya maintenance dengan problem, pernah dulu ada yang PM saya dekat Facebook, tak silap saya, dia mengatakan dia adalah owner Mazda tu, dia having beberapa problem dan dia buat komplain kat Mazda, masalah tu tak selesai. Saya tak pasti apa masalah dia, dan saya kata dengan dia lebih baik dia refer pada Facebook group owner-owner Mazda tu lah, macam mana nak solvekan problem tu. Bermaksud kereta ni dia tak free problem, ada problem-problem dia tertentu, dan mungkin saya tak pasti adakah Mazda dapat solvekan masalah tersebut. Tapi daripada segi maintenance, sebenarnya brand Mazda ni memang lebih mahal sedikit daripada brand-brand Japan yang lain. Obviously tak adalah jauh lagi mahal sangat macam sampai kita servis BMW, Volkswagen kan, tapi at least dia lebih mahal sedikit daripada Honda dan Toyota. Tapi persoalannya, adakah berbaloi untuk korang beli Mazda? Satu loss yang korang ingat kalau korang beli brand-brand yang macam ini adalah resale value. Tapi resale value ni lah yang menguntungkan untuk pembeli second hand, yang mana disebabkan resale value dia rendah tu lah kita dapat beli kereta ni murah.
kan? Dan sekarang datang pula persoalan, adakah berbaloi kalau kita beli kereta ni terpakai, second hand? Bagi saya, kalau korang tengah cari kereta yang simple, korang tak kisah daripada segi dia punya design, yang paling penting dia jimat minyak, tak kisah daripada segi dia punya driving pleasure, tak kisah girlfriend korang tinggalkan korang ke, yang penting korang isi minyak sampai masa servis, korang tak patut beli kereta ni. Ini bukan kereta untuk korang. Tapi kalau korang jenis yang lonely, tengah nak cari pasangan, dan korang nak something yang nampak different, nak nampak lain daripada adik korang yang pakai Myvi, nak nampak lain daripada kakak korang yang pakai Honda City, nak nampak lain daripada kawan office korang yang pakai Toyota Vios, mungkin ini adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk korang, iaitu Mazda 2. Tak kira antara hatchback ataupun sedan. So again, terima kasih kepada Wong Jiatai sebab pinjamkan saya kereta ni. Kalau korang berminat nak miliki kereta ni ataupun mana-mana model kereta dalam kategori mampu milik, daripada 20,000 ke 50,000, semua ada. Korang boleh call Wong Jiatai. Daripada korang yang belum subscribe channel ni, considerkan untuk subscribe. Dan pada korang yang dah subscribe, jangan tekan lagi button tu, biarkan aja warna dia grey. Dan pada korang yang masih merah lagi button subscribe tu, please smash button subscribe dekat bawah video ni. So, akhir kata, saya Nasr Abdullah. Salam strategi. Fight. Conquer. Bye.